mana tak ada gambar yang orang sini aja ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ini yang mengajak kita sekali lagi istirahat dengan kita selami. Allah kita bicara ilmu daripada saya. Apapun Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pagi ini Allah masih kekalkan kita dalam keadaan bernyawa dan Allah masih kekalkan segala nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita sebelum ini. Mudah-mudahan kita akan bersyukur dengan nikmat Allah Taala itu dan ditambah oleh Allah nikmat itu kepada kita dan dapat kita pahala syukur, pahala redha, pahala sabar dan seterusnya. Kita habisi saki-baki umur kita ni dengan kita melakukan kebaikan semata-mata kepada Allah dan Rasul dan kepada agama Islam amnya. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan benar-benar iman kita diterima oleh Allah dan diberi ganjaran kepada kita di atas pengiktirafan Allah tentang iman kita tu. Allah iktiraf kita sebagai hamba-hambanya dan diberi ganjaran yang setimpal dengan pengiktirafan itu. Baik, tang mana kita baca tu? Rumi 82 ya. Jawi 33. 82 ya, saya buat Rumi. Dan daripada sekira-kira makrifat. Ya, tajuk kita ni makrifat. Ada makrifat namanya sabar, ada makrifat namanya khauf, ada jenis makrifat namanya raja, ada jenis makrifat namanya syukur. Yang dah kita baca tu syukur dah baca, mahabbah dah baca. Kemudian apa lagi? Syukur, mahabbah yang dah kita baca dulu. Sebelum itu kita dah baca. Pagi ini kita baca harap. Dan daripada sekira-kira makrifat akan Tuhan engkau seperti yang demikian itu jua, serta ingin engkau akan hasil satu nikmat daripada segala nikmatnya. Kita nak hasil nikmat tu apa? Seperti satu maqam daripada segala maqamat. Maqamat tu maqam-maqam lah ya. Maqamat tu plural tu. Al-Arifin, maqam Al-Arifin, maqam orang yang betul-betul kenal kepada Allah Ta'ala.
Arifin tu artinya orang ramai kenal dengan Allah Ta'ala. Kalau seorang Al-Arif, kalau ramai Al-Arifin, yang kenal betul akan Allah Ta'ala. Atau satu hal daripada segala ahwal, satu hal daripada ahwal. Ahwal tu hal-hal, bukan susah no. Ahwal tu pluralnya, kalau satu hal, kalau banyak tu ahwal. Kau nak ke mana? Nak kepo. Apa? Sebab apa? Ahwal. Adalah hal-halnya. Jadi satu hal daripada ahwal, segala ahwal. Mereka itu yang sunnah atau hasil nikmat atau jauh daripada bala dan siksa. Harap tu kita minta janganlah kena bala, janganlah kena siksa, dapatlah nikmat itu berterusan. Itu kita harus minta dengan Tuhan. Maka dinamakan hal nikmat ini atau makrifat ini, yang demikian itu dinamakan roja. Artinya harap. Roja itu artinya apa? Harap. Bukan roja tu timun potong, habis kurang potong bubuk kuah. Roja itu roja juga, tapi ajarnya lain. Yang itu ajarnya apa? Ro, waw, jim, qaf. Itu roja. Buat simbol roja. Yang ini ro, jim, alif, hamzah. Artinya harap, harap. Sebutan nama rojak, iaitu rojak. Tapi tak ada lah. Orang Melayu juga rojak lah, rojak juga lah cuma namanya rojak. Kita dalam hidup ni tuan-tuan dan puan, mesti nak ada takut, nak ada rojak. Dua-dua nak ada. Takut nak ada, harap pun nak ada. Jadi semasa kita opini ni tengah segar, tengah sehat, tengah boleh bercakap ni, dia mesti ada 50-50. 50% takut, 50% rojak. 50% takut, 50% harap. Tapi kalau dah terde'e, tahu terde'e, dah apa? Udah nunggu masa aja, dah udah dekat dengan sakaratul maut, tak ada takut lagi dah. Jangan ada takut lagi. Mesti 100% rojak. Bergantung sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 100% harap. Kerana apa? Allah dia bertindak mengikut apa? Sangkaan hambanya. Aku mengikut apa yang disangkakan oleh hamba-Ku, kata Allah. Kalau kita sangka masuk syurga, Allah akan masukkan kita dalam syurga. Kalau kita sangka kita ahli neraka, maka kita akan dimasukkan Allah dalam neraka lah. Aku mengikut sangkaan hamba-Ku, kata Allah dalam hadis kursi. Jadi kita kena harap 100% kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana harapnya? Macam orang yang sudah lemah, dah dalam laut lemah, dah nak tenggelam, dia bergantung kepada satu sabut. Nampak sabut hanyut tu, dia pun pegang pada sabut tu, bergantung pada sabut tu. Padahal sabut tu bukan boleh nolong dia. Sabut tu pegang apa? Tenggelam dengan dia-dianya. Tapi begitulah harapnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pergantungan kita tu macam orang yang sudah nak lemah, bergantung pada satu apa? Sebatang ke sabut apa? Sebatang kan, sebuah kan? Apa gelar? Satu, saya kalau satu je lah, satu sabut. Macam itulah pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya harap. Rojak, rojim, alif, hamzah, rojak. Jadi nak ada dua-dua. Itu sebab kita lepas mayang, bila salam, bila salam apa doa kita? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kalau ramai, kalau seorang, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku minta pada kamu. Kalau ramai, kami minta pada kamu, supaya kamu redha akan syurga kamu kepada kami. Itu apa tu? Takut ke harap tu? Harap benar tu. Walaupun mayang aku tak tentu kira, mayang aku tak khusyuk, mayang aku tak tentu halal, aku harap kamu redha lah juga kan syurga kamu. Bila salam toleh kiri, pusing apa ni, muka toleh kiri, apa doa kita? Wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
kami minta lindung dengan kamu daripada kedahsyatan api neraka. Jadi ada dua-dua tu. Ada takut, ada harap. Begitu juga doa taubat tu. Ilahi lastulil firdausi ahlam wala aqwa ala naril jahimi wahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. Apa yang kita? Apa yang kita doa tu? Apa tu ya? Ada lagunya, sekat saya nak nyanyinya. Bila mana pandai nyanyi depan ni, sekat saya nak nyanyi depan mana. Ya. Jadi ilahilas tulil firdaus. Ya Allah, aku ni bukan layak untuk syurga firdaus kamu. Wa ahla, dan aku bukan menjadi ahli syurga firdaus, tak layak nak jadi ahli syurga firdaus. Ya. Wala aqwa ala naril jahim, tapi aku tak lalu pula juga, tak lalu aku nanggung kedahsyatan neraka jahanam kamu atau neraka jahim kamu. Aku memang tak layak nak masuk syurga firdaus, ke mana-mana syurga aku tak layak, tapi aku tidak pula lalu nanggung penderitaan neraka jahanam kamu atau neraka jahim kamu. Ya, jadi maknanya apa? Walaupun aku tak layak, aku minta juga, ya Allah, berikan aku syurga firdaus itu, walaupun aku tak layak. Itu harap. Tapi ngabur betul, aku tak tahan dengan neraka jahim kamu. Fahabli taubatan waghfir dhunubi. Oleh yang demikian, apa? Kurniakanlah kepada aku taubat. Jadikan aku orang yang bertaubat, dan ampunkanlah segala dosa-dosaku. Sesungguhnya kamu pengampun dosa-dosa yang besar-besar. Dosa besar pun kamu ampun, dosa kecil takkan tak ampun. Begitulah kita pujuk Tuhan tu. Seolah-olah begitulah ya. Dosa besar pun kamu ampun, takkan dosa kecil tak ampun ya. Ada orang buat dosa besar benar sampai 99 orang dibunuhnya. Tak pernah dengar cerita ni. Ada ya. 99 orang dibunuhnya. Dia jumpa dengan satu ustaz, tok guru. Dia tanya tok guru tu, saya ni nak taubat, agak-agak diterima ke Tuhan taubat saya. Kata dia tok guru tu, apa dosa kamu? Kata, you name it, I have done it. Dia pandai cakap putih tau. You name them, I have done them. Katanya, kamu sebut aja, aku telah lakukan, katanya. Dia pun kabur lah, aku dah buat ini. Akhirnya kabur, aku dah bunuh 99 orang. Ngeling kepala tok guru tu. Wah, Rafi tu entah lah, kata tok guru tu. Takkan diampunkan dosa kamu besar benar, katanya. Dia pun ambilnya pedang, tok guru lah jadi orang yang ke-100, katanya. Cap dia pancungnya tok guru tu, mati dah tok guru tu. Tok guru tu siapa namanya? Ustaz Ibrahim mati. Lepas itu dia dah nyesal balik. Nyesal pergi pula jumpa dengan Ustaz Azhan. Ustaz Azhan dah tahu cerita Ustaz Ibrahim tadi. Dia tanya Ustaz Azhan, saya nak taubat Ustaz boleh ke? Kata Ustaz Azhan, dia dah tahu cerita Ustaz Ibrahim dia dah. Kalau kamu tak boleh, satu-satu boleh dah. Jadi kata dia, boleh. Kata, no problem, everything can be solved, kata dia. Ustaz Azhan tak pernah dekat putih ke? Pandai ya. Everything can be solved, katanya. Jadi kamu boleh taubat, tapi dengan syarat kamu jangan duduk kampung ni. Kamu kena pindah ke kampung lain. Kerana kamu pergi pindah kampung sebelah tu, di sana majoriti penduduknya soleh-soleh belaka, baik-baik belaka. Jadi kamu pindah ke sana. Ya, kata guru. Kata Ustaz Azhan. Maka pindahlah dia. Elok dalam perjalanan, mati pula. Ya. Bila udah mati, berebutlah dua orang malaikat. Satu namanya malaikat rahmat, satu lagi malaikat Zabaniyah. Esok nak mati, esok nak roh pada siapa? Malaikat rahmat ke malaikat Zabaniyah? Malaikat Zabaniyah tak? Siapa tak kan? Ngapa tak nak? Ngapa tak nak malaikat Zabaniyah? Kerana malaikat Zabaniyah tu kerjanya apa? Mengazab. Kerja dia mengazab mayat-mayat yang derhaka.
Jadi berebutlah aku punya, kata malaikat sahabat dia. Dia mana pernah buat baik? Dia aku punya, kata malaikat rahmat. Dia udah bertaubat, dah berazam nak jadi baik, katanya. Bertengkar. Sudahnya dua-dua pergi mengadu kepada Allah Ta'ala. Allah pun suruh dia sukat. Sukat yang mana dekat. Daripada tempat dia mati tu sampai kepada tempat yang dia nak tuju ke, ataupun tempat dia mati itu daripada tempat asal dia. Dari mana? Mana lebih dekat? Malaikat pun sukat lah. Ambil ruler sukat. Ada ruler kan? Apa sukat nama malaikat? Apa sukatnya? Dia lagi canggih tau. Ada alatnya. Sukat dah. Tengok. Dia lebih dekat kepada tempat yang dituju. Berapa jauh? Sejengkal aja lebih dekat. Sejengkal aja lebih dekat kepada tempat yang dituju tu. Artinya dia menuju kepada tempat soleh tu, berbanding dengan tempat asal dia, sejengkal aja lebihnya. Bermakna dia lebih hampir kepada taubat atau lebih hampir kepada maksiat? Lebih hampir kepada taubat. Maka kata Allah, aku terima taubatnya. Jadi orang ni dah 99 orang dibunuhnya, pun diterima Allah taubatnya. Siapa ada pernah bunuh 99 orang kat tangan? Ada pernah bunuh orang? Nyamuk betul pernah bunuh 99 ekor. Jadi maknanya kita tak ada melakukan dosa-dosa besar. Jadi kalau dosa kecil itu boleh tak Tuhan ampunkan? Boleh. Sedangkan yang kecil pun, yang besar pun diampunkannya. Ini kan pula yang kecil. Itu dia doa taubat namanya. Ilahi lastul firdausi ahlam wala aqwa ala naril jahimi fabli taubatan waghfir dhunubi tambah fa innaka ghafiruz zambil azimi. Itu doa taubat. Itu rajak tu ya. Harap sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena harap dalam keadaan macam hari ini, dia nak 50% takut, 50% harap. Dan daripada sekira-kira makrifat engkau akan Tuhan engkau. Kamu makrifat dengan Tuhan engkau dengan bahawasanya ialah yang bersifat kudrat. Apa arti kudrat? Kuasa. Apa kuasa Allah? Kuasa Allah tu apa? Mengadakan sesuatu daripada tiada. Benda tak ada boleh diadakan. Itulah dia kehebatan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Daripada tak ada jadi ada. Kita ada. Siapa yang boleh buat angkat tangan? Daripada tak ada jadi ada. Tak boleh. Allah saja yang boleh buat itu. Itu namanya kudrah. Mengadakan daripada tiada. Kita dulu apa yang ada? Asalnya kita ni apa? Tak ada, apa pun tak ada. Itu yang Tuhan menanya kita tu, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un, kata Allah. Seolah-olah Allah tu heran. Bukan Allah heran, Allah yang menjadikannya. Tapi bagi faham kita tu seolah-olah Allah tu heran. Macam mana yang kau boleh kufur ni, kata Allah. Yang kau boleh buat maksiat ni pasal apa? Yang kau boleh melakukan penderhakaan kepada Allah ni ngapa, kata Tuhan sedangkan kamu dulu apa tak ada, kosong, start from zero, vacuum, apa pun tak ada. Fa ahyakum, maka aku jadikan kamu, aku hidupkan kamu daripada mati, benda yang mati. Apa benda yang mati? Kita ni asal berapa? Daripada air mani yang hina. Mati air mani itu bukan hidup pun. Hina pun. Mulia ke hina? Hina. Kalau jatuh ke lantai, jatuh ke tanah, semut pun tak siap nak makannya. Itulah kejadian kita. Fa'ahyakum, dan aku jadikan kamu, aku hidupkan kamu. Ini kuasa Allah. Daripada benda mati dihidupkannya. Summa yumitukum, kemudian dia mematikan kamu. Summa yuhyikum, lepas mati apa? Hidup balik, bangkit balik. Summa yuhyikum summa ilaihi turja'un, dan kepadanya kamu akan
dikembalikan. Kita ni nak berjumpa dengan Allah itu. Jadi kalau berjumpa dengan Allah membawa dosa yang banyak, apa macam? Mau tak mau kita akan berjumpa dengan Allah. Ya. Tak ndak pun berjumpa juga, ndak pun berjumpa juga. Jadi kalau kita melakukan perkara-perkara maksiat akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah tanya kita ni. Sebab itu kodrat Allah Taala itu mengadakan daripada tiada. Kita ni tak ada mulanya. Ya. Ya. Dengan bahawasanya ialah yang bersifat kodrat dan kekerasan. Udahlah kodrat keras pula tu. Kalau bagi orang yang dia memusuhi dia lah. Siapa yang memusuhi dia, keras tindakan Allah. Dan qahar tu apa? Keras juga ya. Qahar tu artinya keras tu. Kuasa ya. Sebab tu kalau orang tu nak marah, nak metor je, namanya Latif. Ada orang nama Latif ni. Tapi dia nak metor aja kerjanya. Nak nampak orang aja. Tu kuah nama. Tak sesuai nama Latif tu pada dia. Latif tu artinya apa? Lemah lembut. Latifah pun begitu juga. Ada orang nama Latifah. Tak ada lain kerjanya nengkil suami aja. Abang lalalala. Tu kuah nama. Tu usah buruh nama Latifah. Nama apa? Qaharah. Boleh Qaharah. Yang tadi Latif tu nama apa? Qahar. Qahar tu dekat Melayu je apa? Qahar. Tahu qahar? Itu qahar. Jadi Allah sahaja yang layak bersifat qahar. Lain tak boleh. Dan Jalal. Jalal tu apa? Jalal tu artinya besar ya, agung. Itu Al-Jalal. Allah tu sifatnya Jalal. Dan Izzah. Apa arti Izzah? Nur Izzah. Nur Izzah Anwar ya. Apa? Izzah. Mulia ya, mulia. Itu Izzah tu, mulia. Dan tiada seorang yang lain daripadanya. Seorang ni tak betul ni. Allah bukan orang ya, tapi dah tak ada lagi apa? Apa kalau? Tak ada lagi kita nak bubuh nama pembilang ke apa keluar? Bandingan tak boleh nak kita banding dengan yang lain. Jangan kena sebut orang juga lah. Ya, tiada seorang yang lain daripadanya yang bersifat dengan segala sifat ketuhanan. Ini semua sifat ketuhanan ni. Sebab kita tak boleh qahar, tak boleh Jalal, tak boleh Izzah, tak boleh. Hanya Allah saja yang layak. Lagi satu Al-Mutakabbir, kita tak boleh. Yang layak hanya Allah Ta'ala saja ya. Yang lain tak ada. Melainkan ia juga. Ia tu apa? Allah. Itu sebab huruf besar tu ia juga. Dengan sekira-kira jikalau ia kehendak. Jikalau ia hendak menyeksa akan dikau, nescaya tiada dapat engkau hendak melepas akan diri engkau daripada seksanya. Kalau Tuhan nak seksa kita, tak boleh lepas, lantak lah, buat macam mana pun, ngadu lah kepada siapa pun. Kalau Tuhan nak seksa, seksa lah dia. Kalau Tuhan nak bagi sakit, sakit lah dia ya. Kalau Tuhan nak bagi terde'eh, terde'eh lah dia ya. Ngadu lah kepada siapa pun ya. Tak apa, tak boleh nak tolong dia, tak boleh nak memberi bantuan kepada dia kalau Allah nak menyeksa dia. Dulu dah kita cerita macam mana Allah nak seksa Ariel Sharon. Ingat berapa tahun? 8 tahun diseksa oleh Allah. Apa jadi Ariel Sharon 8 tahun tu? Terde'eh. Itu cerita. Faham perkataan ni ya? Hafal perkataan ni? Terde'eh 8 tahun terde'eh, tak boleh buat apa. Makan pun tak boleh, minum pun tak boleh, cakap pun tak boleh, apa pun tak boleh. 8 tahun lamanya. Allah nak seksa dia. Boleh tolong? Netanyahu boleh tolong dia? Barack Obama boleh tolong dia? Elizabeth Taylor boleh tolong dia? Tuan-tuan puan tahu ke Elizabeth Taylor tu keturunan Yahudi tahu? Boleh tolong dia? Tak boleh. Nobody can help. Siapa-siapa yang Tuhan nak seksa dia ya. Tak boleh lepas. Dan tiada dapat orang lain daripada engkau hendak menolong akan dikau daripadanya. Nobody can help you. If God decides to
seksa kamu. Cakap orang putih apa seksa? Tak tahu cakap putih ke mana? Bila Allah nak seksa kamu, siapa pun tak boleh tolong kamu, ya. Cakap orang putihnya torture, ya. If God decides to torture you, nobody can help you, ya. Baik. Dan tiada dapat orang lain daripada engkau hendak menolong akan dikau daripadanya. Nya tu Allah, ya. Dan dengan sebab yang demikian itu datang haibah. Haibah tu apa? Rasa hebat. Haibah, hayabata marbutah. Haibah, ya. Rasa hebat. Siapa yang hebat? Allah tu hebat. Tu haibah, rasa hebat. Sebab kita nak semayang tu mesti ada haibah ni. Rasa Allah tu maha hebat. Kita tak. Kita semayang, kita rasa kita yang hebat. Hebat aku ni, ya. Tak tinggal semayang pun katanya. Tambah kalau dia jadi imam. Hebat aku ni, ya. Aku seorang dia hafal surah ni. Yang lain haram hafal, ya. Yang lain tu kalau dia menjadi imam, inna ataina je bacanya. Itu kita hebat. Sebenarnya siapa yang hebat? Allah hebat. Nak ada perasaan itu dalam diri kita tu. Rasa hebat katanya. Dan ketakutan engkau daripadanya. Takut tu cakap apanya, bahasa tasawufnya apa? Khauf, ya. Mesti ada khauf kepadanya. Ya. Akan sebagai takut yang tiada hilang ia daripada engkau. Takutnya tu sentiasa, ya, sampai sementara kita hidup ni sentiasa nak ada takut. Apa takutnya? Takut ibadah tak diterima oleh Allah. Takut dosa tidak diampun oleh Allah. Itu kata takut tu, ya. Takut tak cukup syarat kita taubat tu, tak diterima Allah taubat kita. Itu kita kena takut tu. Sentiasa tu. Yang tiada hilang ia daripada engkau. Maka dinamakan akan hal makrifat engkau seperti yang demikian itu khauf. Namanya apa? Khauf. Artinya takut, ya. Itu namanya khauf. Waw fa khauf, ya. Artinya takut. Baik. Jadi kita takutkan Allah ni bukan macam takutkan rimau. Bukan macam takutkan buaya. Kita takut dengan Allah, lagi takut, lagi banyak menyebut namanya. Ya, lagi takut, lagi hampir kita dengannya. Itu takut dengan Allah. Berbeza dengan takut dengan orang. Kalau takut dengan orang macam nengok dia dari jauh je, itu tak lain tu. Dia takut aku, dia pun cabut lari. Ya, tak nak dekat. Ini takut dengan Allah, lagi takut, lagi dekat. Lagi takut, lagi hampir. Lagi takut, lagi sebut. Lagi takut, lagi banyak mengingatinya. Kita takut. Ya. Kita tak. Kalau takut hantu macam mana? Kalau takut hantu, tak boleh sebut. Orang sebut takut hantu ni, jangan sebut, jangan tangan dia penuh kata. Ya. Dengan Allah tak boleh begitu. Mesti hampir dengannya. Okey, itu namanya khauf. Ya. Tapi bila dah dekat nak mati, dah tak ada air tu, jangan ada khauf lagi dah. Mesti ada rojak semata-mata, ya. Dan dengan sekira-kira makrifat engkau akan Tuhan engkau pada tiap-tiap zarrah. Zarrah tu partikel yang paling kecil, itu namanya zarrah. Ya, satu benda yang kecil sekali, tak ada yang lebih kecil daripada zarrah. Itu Allah yang bagi istilah zarrah tu, ya. Ahli sains kata atom. Atom tu masih lagi bukan kecil seperti zarrah. Kerana atom tu boleh lagi dibelah-belah, dibedah-bedah. Boleh dibelah dua lagi atom tu. Tapi zarrah tak boleh dibelah lagi dah. Ya, paling kecil ialah zarrah. Sebab itu apa-apa benda yang kecil Allah sifatkan sebagai zarrah. Faman ya'mal mithqala zarratin khairan yarah. Zarratin khairan yarah. Barang siapa buat baik walaupun sebesar zarah, ya. Lagi waman ya'mal mithqala zarratin syarran yarah, ya. Barang siapa membuat kejahatan walaupun sebesar zarah akan diperlihatkannya. Siapa buat baik walaupun sebesar zarah akan juga diperlihatkannya. Itu sebab dia adakannya mati. Sebab dia nak melihat itu bila? Hanya selepas mati, ya. Buat baik
diperlihatkan oleh Allah nanti di mahsyar, ya. Semua orang tengok. Macam kejap ni. Ada tak tukang catatnya? Ada tak tukang catat? Ada tukang ambil gambar ada? Ada 2 orang malaikat. Wa inna alaikum lahafizin. Apa namanya? Kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun. Ni ada je 2 orang malaikat tu tengah angkat gambar belakang tu. Pakai kamera digital tu. Dia tengok orang tu dengar betul-betul, ambil pay attention betul-betul. So nampak dah tu. Ya. Ada yang belakang tu tengah nyandor tu. Betul tak? Ada gambar yang tu. Ya. Jadi itu dia, tak boleh lari, ya. Itu zarrah yang paling kecil. Tapi kalau kita baca kitab-kitab tua, terjemahan zarrah tu semut. Ya. Walaupun sebesar semut kata, tapi semut tu tak betul sebenarnya. Kerana semut masih ada apa? Ada juzuk-juzuk dia kan. Semut tu ada kepala, ada kaki, ada tangan, ada bulu, ya. Itu semut. Jadi maknanya bukan zarrah. Zarrah tu tak ada langsung. Dia aja, tak boleh dibelah-belah lagi dah. Itu zarrah, ya. Istilah itu tepat itu, tak boleh nak disangkal lagi dah. Ya. Pada tiap-tiap zarrah al-wujud tu wujudnya Allah Ta'ala tu. Setiap zarrah al-wujud tu. Ya. Iaitu dengan bahawa engkau musyahadah akan Tuhan. Apa arti musyahadah? Menyaksikan akan Allah Ta'ala. Bukan menyaksikan nampak bentuk hijau, kuning, merah, bulat, bujur, bukan, ya. Itu bukan menyaksikan cara itu. Menyaksikan kebesaran Allah. Nampak dia dan di mata hatinya akan kebesaran Allah. Dia nampak melalui mata hati, bukan mata kepala. Itu namanya menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala. Cuba tengok keliling kita ni, nampak tak? Berbagai-bagai bentuk pokok, ya? Ada yang daunnya kecil, ada daunnya besar, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang berbuah, ada yang tidak. Buah pula tu, kita tengok buah-buah yang Allah datangkan, buah-buah kayu tu. Ada yang masam, ada yang manis, ada yang pahit, ada yang busuk, ada yang wangi, ada tak? Tuan-tuan dan puan tahu tak, bunga ros saja ada berapa spesies dalam dunia ni? Ada berapa spesies bunga ros dalam dunia ni? 124,000 spesies, tahu? Itu bunga ros saja. Jangan betulkan TV anda. Hello. Ya. Power? Tak tahu, saya kena tengok lah. Saya sekarang di Poh. You tengok laci punya ada itu apa? Tengok ada tulis, saya ingat ada lah. Laci, kereta punya laci tau. Dia buka kereta tengok ada ni, ya. Okey. Apa kata cakap tadi? Bunga ros. Ada berapa? 124,000. Ada yang wangi, ada yang tak berbau, ada yang purple, ada yang putih, ada yang merah. Kalau nak tahu, pergi Cameron Highland. Ada satu tempat namanya Rose Garden. Ada tak? Ya Allah, dia tak tahu mana Rose Garden. Di Cameron Highland tu ada satu tempat namanya Rose Garden. Saya kata pergilah. Pergi dengan bawa adalah satu pejabat. Jadi sama dengan bos pejabat tu. Jadi bila ada bos pejabat tu, tokek tu keluar lah. Pasal bos tu ada, saya ngekor je. Itu dia cerita. Ya, Taiwan punya lain, China punya lain, Nepal punya lain. Itu tanda apa tu? Tanda kebesaran Allah. Itu tandanya kebesaran Allah. Rose pun ada 124,000. Ya. Sikit hebatnya kebesaran Allah Ta'ala tu, ya. Tengok jari kita ni, capnya serupa ke tak antara seorang dengan seorang? Desainnya serupa ke? Ya Allah, berapa juta orang dalam dunia tu, masing-masing semua lain aja.
Bukannya juta pun, trilion manusia dalam dunia ni. Semua cap jarinya berbeza antara seorang dengan lain. Siapa yang pandai mutur kan tu? Itulah projek Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok kita ni aja. Nak tahu kebesaran Allah. Tengok diri kita ni. Berapa ramai ni? Semua serupa. Kepala ada, kaki ada, tangan ada, muka ada, hidung ada, mata ada. Tapi berbeza ke serupa? Saya serupa tak dengan Tuan Jimat? Tak sama. Saya serupa dengan kanak-kanak ni? Tak sama. Siapa yang menciptanya? Siapa yang nempanya tu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini selalu saya sebut. Kalau lupa saja yang benar-benar lah. Rambut kalau kita tak potong, biarkan dia panjang macam. Boleh panjang berjala-jala lah. Betul tak? Ada bantahan. Janggut kalau tak potong macam panjang. Ya tak? Ada bantahan. Kuku kalau tak potong panjang. Tapi pasal apa bulu kening tak panjang? Kalau kita cukur dia tumbuh tak? Tumbuh. Tapi pasal apa dia tumbuh sampai had tertentu dia berhenti? Siapa yang berhentikannya? Allah yang memberhentikannya. Kalau tampilnya panjang macam ni macam. Panjang menutup muka macam. Apa nak datang kota raja ni? Nak berceramah pun tak boleh, kena selak dulu. Assalamualaikum ini bunyi melawak tapi betul ke tak? Ini namanya musyahadah. Nampak, menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala. Jadi untuk orang yang boleh berfikir saja. Itu sebab Allah sebut dalam Quran, wa fi anfusikum apa? Wa fi anfusikum, mana ke budak tafsir ni? Apa? Afala tubsirun. Dan pada diri kamu, tidakkah kamu nampak kebesaran Allah? Itu namanya musyahadah. Dan sekiranya jikalau dikekalkan, jikalau, tengok bahasa ni hebat betul ya. Dan sekiranya jikalau, sekiranya dengan jikalau tu apa? Apa aja, tapi bahasa dulu apa itulah ya. Dia negaskan tu. Dan sekiranya jikalau dikekal oleh Allah akan makrifat engkau, yang demikian dengan taufiknya, dengan sekira-kira dijadi akan terlupa engkau di dalam hal yang demikian itu akan barang yang lain daripada Allah. Bermula sekalian yang demikian itu, yang dibangsa akan dia kepada zauq. Maknanya apa? Dia ingat Allah aja. Lain tak ingat Allah, yang lain semua lupa. Nampak deroyan tak nampak deroyan, nampak langsat tak nampak langsat, nampak manggih tak nampak manggih. Asyik dia nak apa? Asyik dia nampak Allah saja. Faham ke cakap saya ni? Nampak manggih nampak Allah, nampak apa? Nampak langsat nampak Allah, nampak bunga nampak Allah, nampak gunung nampak Allah. Tak faham lagi? Ya Allah. Macam kita asyikkan perempuan lah, nampak dia aja. Nak makan nasi, tengok udah ada senyum je daripada nasi tu. Orang muda-muda ni tak tahu kan? Ya? Dapat 83? Lain? Agak ni kitab ni lah. Saya betul. Kitab boleh salah ni. Nanti ambil jawi senang. Muka surat 33 ya? Okey. Kitab dia salah, itu salah tu. Ada satu, memang ya ada satu muka tak ada. Memang ada dalam tu. Ya, orangnya ada Rumi, kena cari jawi balik lah. Ya. Dia jawi balik. Muka surat 33 ya. Patutlah dia menung aja. 31, 33. Tang mana? 6 dari bawah ya. Dan dengan sekira-kira makrifat engkau akan Tuhan engkau,
pada tiap-tiap zarratul wujud. Udah baca tadi kan? Iaitu dengan bahawa engkau musyahadah akan Tuhan engkau dengan mata hati engkau. Ni dengan mata hati engkau pada tiap-tiap kaunun. Apa arti kaunun? Kejadian-kejadian, ya. Itu kaunun, ya. Kalau pluralnya apa? Mumkinat. Mumkinat namanya. Tiap satu yang mungkin. Artinya benda yang harus, boleh ada, boleh tak ada, ya. Itu kaunun. Yang kau lihat akan dia dengan mata kepala engkau. Padahal tiap-tiap kaunun yang engkau lihat, yang engkau dengar akan dia dengan telinga engkau. Dan pada tiap-tiap kaunun yang engkau rasa akan dia dengan lidah engkau. Dan pada tiap-tiap kaunun yang engkau dapat akan dia dengan pencium engkau. Dan pada tiap-tiap kaunun yang engkau sentuh akan dia dengan persentuhan badan engkau. Dan pada tiap-tiap kaunun yang engkau terlintas akan dia dengan hati engkau. Jadi semua itu kita boleh rasa dengan panca indera kita. Tiap satu tu, ya. Tapi dia rasa itu, tapi dia tak ingatkan benda itu. Dia ingatkan Allah Ta'ala sahaja, ya. Dia tak ingatkan benda itu. Dia cium bau tu, dia teringatkan Allah Ta'ala. Ingatkan bau syurga. Dia apa? Nampak satu benda tu, dia nampak Allah Ta'ala. Dia dengar satu benda tu, dia dengar seolah-olah Allah bercakap dengan dia, dan sebagainya, ya. Yakni bahawa engkau musyahadah akan sekalian yang tersebut itu ada ia atas kelakuan yang engkau dapat akan dia, dengan segala panca indera engkau. Benda-benda kaunun ni boleh dirasa dengan panca indera. Boleh dirasa, boleh dikesan dengan panca indera. Yang tersebut dengan diadakan dia, bukan dada tu, ya. Dengan diadakan dia. Salah baca. Sebab tuan-tuan ngaji ni biar guru, ya. Kalau balik ke rumah, yang dadakan dia. Mana dada ni? Yang diadakan dia oleh Tuhan engkau. Dan mustahil ia ada dengan sendirinya. Itu terasa kebesaran Allah tu. Nampak pokok, nampak gunung, nampak bukit, nampak awan, nampak burung, nampak apa saja nampak. Dia tu boleh ada dengan sendiri ke? Boleh ada ke? Gunung tu ada dengan sendiri ke? Matahari tu ada dengan sendiri ke? Bulan tu ada dengan sendiri ke? Orang yang musyahadah, dia nampak yang itu adalah kejadian daripada Allah Ta'ala. Kerana Allah dah sebut dalam Quran, apa katanya? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Ada ke nak dengar ayat ni? Bila dengarnya? Bagi jemaat ada tak baca ayat ni? Ya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam, ya. Allah yang menjadikan langit dan bumi dan barang yang di antara keduanya pada 6 masa, ya. Pada 6 masa. Ada yang mentafsirkan pada 6 hari, ya. Jadi itu semua, ya, musyahadah lah namanya tu, ya. Dia nampak Allah aja, tak ada nampak yang lain. Walaupun mata kepalanya nengok benda-benda lain, tapi dia nampak Allah aja. Macam kita tengok kuih lah, ya. Tengok kuih tu, kuih lapis tu ada hijau, ada merah, ada kuning, ada biru, ya. Bila tengok kuih tu nampak siapa? Nampak tukangnya, siapa yang buat kuih ni, Timah ke, Munah ke, Hasnah ke, ya. Lagi siapa? Ning Baizura ke. Nampak siapa tukangnya. Begitulah kita tengok Allah, tengok alam ni, nampak Allah dengan mata hati, bukan dengan mata kepala, ya, dengan mata hati. Begitulah. Iman yang seperti itu namanya iman hak, namanya iman hak. Dia satu saat pun tak pernah lupakan Allah Ta'ala. Iman ada 5. Mudah ke saya sebut sini? Ada 5. Pertama namanya iman taklid. Kedua namanya iman ilmu. Ketiga namanya iman ayan. Keempat namanya iman haq. Kelima namanya iman haqiqah. Ya.
Iman hak ni satu saat pun tak pernah lupakan Allah Ta'ala. Iman yang pertama, iman taklid. Dia taklid kepada orang. Kamu percaya tak Tuhan? Percaya. Tuhan tu ada ke? Tak ada. Apa